wabarakatuh. Saya akan menerangkan latar belakang tentang adat dan agama. Asal-usul adat dan budaya. Untuk pengenalan adat dan budaya, dari segi etimologi, adat berasal dari bahasa Arab iaitu kebiasaan. Masyarakat di alam Melayu telah menerima pengaruh Islam dan Arab. Lama-kelamaan, masyarakat Melayu menerima Islam. Ini termasuklah masyarakat tradisional yang masih mengamalkan kepercayaan tradisi seperti masyarakat. Contohnya, Iban, Kadazan atau Dusun di Sabah, Dayak di Kalimantan, Batak di Sumatera, Toraja di Sulawesi, beberapa suku lain di Filipina. Selain itu, ialah konsep adat. Adat ialah peraturan yang sudah diamalkan turun-temurun sejak dahulu kala dalam sesebuah masyarakat sehingga merupakan hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Dalam bahasa Arab, adat disebut adalah yang bermaksud kebiasaan atau dapat dianggap sebagai kepercayaan. Sebagai contoh, adat masyarakat Iban di Sarawak. Seterusnya, adat dan budaya dalam kehidupan seharian. Adat dapat dikaitkan dengan cara hidup iaitu tingkah laku, amalan dan kepercayaan. Ia timbul daripada suatu pemikiran berkenaan cara hidup dan tidak dizahirkan. Apabila ia dizahirkan, kita dapat lihat pelaksanaannya seperti adat bercukur, bersanding dan meminang. Ini bermakna adat dan budaya itu suatu bentuk perlakuan yang mencerminkan adat sesuatu masyarakat. Tambahan pula, adat menjadi elemen penting dalam kehidupan sehingga membentuk budaya Malaysia sebagai masyarakat Jawi. Maka setiap ras yang berada dalam sistem sosial Malaysia pastinya berbeza antara satu sama lain dari segi latar belakang dan sekaligus dapat dilihat dalam amalan adat dan budaya. Yang terakhir, asal-usul Islam. Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasul sebagai hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa, yang menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, dunia dan ukhrawi. Agama Islam iaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Ajaran yang diturunkan oleh Allah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih berupa perintah, larangan dan petunjuk untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Ajaran Islam bersifat menyeluruh yang meliputi bidang akidah, akhlak, ibadah dan muamalah duniawiyah. Masa awal kedatangan Islam. Masa kedatangan Islam diawali dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, dan selanjutnya beliau menyampaikan Islam kepada seluruh kaum Arab setelah Allah SWT mengangkatnya menjadi Rasul. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Melayu menganut fahaman animisme. Keadaan ini berubah selepas kedatangan Islam yang membawa konsep tauhid dan menafikan kewujudan Tuhan yang banyak. Bermula dengan konsep keesaan Tuhan dan ibadat yang luas, Islam telah berjaya menarik minat masyarakat tempatan. Yang terakhir, sejak kedatangan Islam, kehidupan harian masyarakat Melayu dan adat istiadat tertentu yang didapati bertentangan dengan akidah ditinggal secara beransur-ansur. Pandangan atau reaksi terhadap isu pilihan antara adat dan agama, yang mana lebih utama? Semestinya agama lebih utama daripada adat kerana agama merupakan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah, manakala adat merupakan undang-undang yang direka oleh manusia. Adat merupakan kebiasaan hidup masyarakat. Biasanya adat yang diamalkan mempunyai hubungan yang erat dengan pegangan agama masyarakat. Dalam masyarakat Islam, adat dipengaruhi oleh syariat. Namun, Amir Hooker menerusi penulisannya mendakwa adat Melayu merupakan suatu perkara yang terpisah oleh syariat. Antara adat dan perkahwinan dalam masyarakat, hantaran perkahwinan sebagai contohnya. Dalam era sekarang, hantaran perkahwinan mencecah belasan ribu ringgit adalah tambahan adat yang bukan untuk memudahkan proses berkahwin, tetapi sebenarnya adalah untuk menyusahkan orang yang ingin berkahwin. Mas kahwin itu tidak dihadkan oleh syarak, banyak atau sedikit. Jadi untuk menentukan banyak atau sedikit itu terpulang kepada antara dua belah pihak. Sabda Rasulullah yang bermaksud sebaik-baik mas kahwin ialah yang lebih rendah, dan sabda Rasulullah yang bermaksud sesungguhnya yang besar berkah nikah ialah yang sederhana belanjanya. Ini antara contoh perbezaan antara wang hantaran dan mas kahwin. Kita boleh lihat wang hantaran dapat mencecah belasan ribu ringgit, manakala kadar mas kahwin di Malaysia hanya beratus-ratus atau berpuluh ringgit sahaja, tidak menyusahkan langsung untuk yang bakal berkahwin. Contoh keburukan wang hantaran terhadap masyarakat kita boleh tengok di artikel ini. Wang hantaran tak cukup mencetuskan pergaduhan dan lelaki ditahan miliki dadah untuk dijual bagi mencukupkan wang hantaran dia.
Segelintir adat dalam masyarakat kita boleh diterapkan, boleh dianggap sebagai khurafat. Seperti Mufti Negeri Sembilan ini berkata, mandikan kenderaan adalah perbuatan yang tidak patut dan sama sekali menyeleweng, dan beliau menasihatkan individu-individu yang mempraktikkan amalan sebegini seeloknya merujuk kepada golongan ulama yang lebih berpengetahuan. Kita boleh lihat di artikel ini dalam Facebook, ramai rata-rata masyarakat kita yang menyokong adat ini. Adat yang dicipta oleh manusia. Hal ini disebabkan oleh sebagai seorang Muslim, kita percaya bahawa Tuhan itu Maha Pencipta lagi Maha Sempurna dan tidak akan buat kesilapan kerana Tuhan itu tahu apa yang terbaik untuk kita berbanding adat yang dicipta oleh manusia, sedangkan manusia sendiri ialah makhluk yang tidak sempurna. Terdapat juga pelbagai pandangan di kalangan masyarakat Melayu di negara ini yang masih berpegang dengan adat Melayu yang bertentangan dengan Islam namun masih diteruskan hingga kini. Masih wujud kekeliruan antara tuntutan agama serta adat yang juga menjadi pegangan kuat orang Melayu. Sehingga ada pepatah yang mengatakan biar mati anak jangan mati adat. Namun segala adat yang wujud tidak seharusnya bertentangan dengan syarak. Paling tidak dapat diterima apabila adat Melayu dijadikan tuntutan wajib sehinggakan tuntutan agama diabaikan begitu saja. Segelintir masyarakat perlu bertanggungjawab kerana telah menimbulkan kekeliruan antara memahami adat serta tuntutan agama. Antara tuntutan yang sering menjadi kekeliruan buat masyarakat adalah ketika berlakunya kematian. Contoh perbezaan antara adat Melayu dan adat Islam apabila berlakunya kematian ialah ketika mengusung jenazah. Bagi adat Melayu, mereka membaca Al-Fatihah ketika mengusung jenazah. Seterusnya, jenazah akan ditanam di tempat yang dipilih oleh keluarga. Contohnya, meninggal dunia di Kuala Lumpur namun disebabkan keluarga kebanyakan berada di Pahang, maka jenazah akan dibawa pulang ke Pahang untuk dikebumikan. Bagi adat Islam pula, mereka akan usung jenazah seperti biasa tanpa sebarang bacaan serta mempercepatkan proses hantar jenazah ke tempat perkuburan dan tidak memperlambatkan dengan bacaan yang tertentu. Malah, jenazah juga akan ditanam di tempat perkuburan yang paling hampir dengan tempat jenazah yang meninggal dunia. Yang kedua, proses ditanam jenazah. Bagi adat Melayu, mereka akan menjirus air menggunakan jat yang diikat dengan kain putih dan menabur bunga serta batu. Bagi adat Islam pula, tiada sebarang jirusan air, namun jika air dijirus di atas tanah atas alasan untuk memperlembabkan tanah, itu tidak mengapa. Sekiranya menjirus air agar mayat sejuk, ianya merupakan salah satu kepercayaan yang boleh merosakkan akidah. Itu sahaja daripada pandangan saya. Terima kasih. Antara adat dan agama, mana lebih utama? Cadangan penyelesaian, resolusi. Cadangan penyelesaian resolusi untuk isu adat dan agama. Masyarakat Melayu mempunyai adat yang unik, tetapi kebanyakannya bertentangan dengan agama Islam. Walaupun kata-kata ini sering disebut oleh masyarakat Melayu, biar mati anak, jangan mati adat. Tetapi perlu kita meninggalkan adat yang bercanggah dari sisi agama Islam. Sebagai umat Islam, kita hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentaati perintahnya serta meninggalkan larangannya. Seperti mana yang dinyatakan di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim tentang Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan hamba-Nya untuk mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya, iaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya apa yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah kerana mereka banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Cadangan untuk hapuskan kepercayaan pada adat Melayu yang bercanggah dengan agama Islam, iaitu yang pertama, kerajaan hendaklah menggalakkan masyarakat Melayu untuk mendalami ilmu Islamik. Yang kedua, nilai-nilai Islam perlu diterapkan di kalangan remaja dan kanak-kanak supaya mereka tidak terikut dengan adat tersebut. Yang ketiga, para ulama patut memberikan pencerahan tentang agama Islam dan mencegah kemungkaran di dalam masyarakat Melayu yang beragama Islam. Dengan itu, agama hendaklah diutamakan berbanding adat. Cadangan penyelesaian atau resolusi bagi tajuk antara adat dan agama, mana lebih utama? Cadangan penyelesaian atau resolusi bagi tajuk antara adat dan agama, mana lebih utama?
resolusi atau penyelesaian untuk hapuskan kepercayaan pada adat Melayu yang bercanggah dengan agama Islam, iaitu yang pertama, ibu bapa haruslah mendidik anak-anak mereka tentang agama Islam dan menghargai agama Islam lebih daripada adat, supaya para pemuda tidak terikut dengan adat dan budaya yang salah jika tidak mengikut ajaran daripada agama Islam. Yang kedua, kerajaan harus memperbanyakkan aktiviti agama di dalam kawasan pedalaman tentang adat-adat yang boleh merosakkan akidah, supaya mereka tahu bahawa tidak semua adat resam boleh dipercayai dan digunakan di dalam agama Islam. Dan yang ketiga ialah, atau yang terakhir ialah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM harus mengharamkan adat resam yang bercanggah dengan syariat Islam. Dan hadis yang dapat dikaitkan ialah segala amalan dan kepercayaan yang tidak berdasarkan kepada sumber-sumber yang asal seperti Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas ditolak oleh Islam. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa mengada-adakan di dalam agama kami sesuatu yang tidak ada di dalamnya, maka yang dikerjakannya itu adalah ditolak.